kasih pada tuan-puan orang Melayu Islam kat Malaysia ni. Sebab doa tuan-puan saya dapat Islam dan keluarga saya. Kalau tak, saya tak tahu apa saya sembah sekarang, apa jadi hidup saya. Saya bahagia bapak mak saya dapat kenal Allah. Saya kalau susah, saya tak susah. Sebab saya ingat ustaz saya kata wasta'inu bisabri wassalah. Bila susah semayang minta kat Allah. Saya kakak lama susah kak. Duit nak makan tak ada. Dulu lepas tu keluarga bankrupt. Nak makan tak ada duit. Nangis. Ya Allah lapar. Ya Allah lapar. Ya Allah lapar. Ya Allah lapar. Ustaz saya ajar doa. Kalau lapar jangan minta makanan. Ya Allah lapar. Kalau ada pahala untuk lapar ni, saya tak nak pahala tu. Saya minta engkau berilah hidayah pada abang kakak saya belum Islam, dapat Islam. Saya pernah sejuk, mesti sejuk. Ya Allah sejuk. Ya Allah sejuk. Ya Allah sejuk. Selimut tak datang-datang. Tapi saya bahagia. Tahu sebab apa? Saya minta pada Tuhan yang betul. Saya tahu dia maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Saya ada kat sini sekarang sebab cuma kerana saya belajar solat dan berdoa. Kalau tak, saya tak tahu apa jadi hidup saya sekarang. Abang kakak best jadi orang Islam. Untung. Bahagia. Saya cemburu dengan tuan-puan. Syukur dapat Islam. Nanti balik peluk anak, mak ayah, keluarga, adik-beradik. Terima kasih dapat Islam. Islam lebih mahal daripada segala-galanya. Jaga Islam ni baik-baik. Saya ringkaskan. Satu hari, mak saya sakit. Saya tengah berdakwah. Saya niat nak tolong mak. Siapa ada mak ayah lagi yang angkat tangan? Jaga mak ayah baik-baik. Keredaan Allah terletak pada keredaan mak ayah. Saya jarang cerita mak ayah ni dulu-dulu. Air lahir saya 21 Disember. Orang yang cakap selamat air lahir pada saya cuma mak saya. Jadi saya rindu mak saya. Ebit selamat air lahir, mak sayang Ebit. Sorry ya nak, tak ada kek, tak ada hadiah. Dulu saya kurang hargai mak saya. Saya hormat dia, saya sayang dia, saya rapat dia. Saya kalau dakwah orang, mak saya semai hajat kat rumah. Dia baca Quran, baca Yasin, baca Quran, tak berhenti, saya pergi dakwah. Mak saya nangis duduk atas sejadah. Satu hari kakak abang, saya pergi berdakwah, mak sakit. Saya terus nangis sebab saya baru senang beberapa waktu tu. Sebelum tu spek mata mak saya pecah. Saya tak ada duit nak beli. Spek mata pecah, tak ada duit. Mak saya nak pergi Langkawi. Dekat dengan tuan-puan Langkawi ni. Mak saya tak sempat sampai Langkawi tu. Mak saya nak pergi haji, sampai sudah tak sempat bawa. Mak saya tak ada satu gelang emas pun kat tangan. Saya terniat nak belikan gelang emas satu kat tangan dia. Pun tak sempat. Satu hari saya pergi berdakwah, sebulan lebih. Saya setiap tahun, sebulan, 2 bulan begitu, saya pergi mana-mana, begitulah, pedalaman ke mana-mana, saya pergi berdakwah. Daripada kecil, Alhamdulillah, belum pernah tinggal lagi. Daripada saya kecil, daripada 12 tahun. Maaf saya cerita, maaf saya sebut begitu. Lepas tu kakak tahu tak apa jadi, saya pun pergi, tiba-tiba adik saya SMS, hantar gambar mak sakit. Saya terus nangis tak berhenti kakak. Saya baru rindu mak saya. Saya kata, mak, saya nak balik, mak saya telefon. Ebit kalau balik anak derhaka, mak tak maafkan Ebit. Saya kata, mak letak pipi mak kat telefon, Ebit nak cium. Mak letak tangan mak kat telefon, Ebit nak cium. Saya kata, kenapa mak tak bagi Ebit balik? Nak, dulu kita sesat, ada orang sayang kita. Tuan-puan lah sayang kami, berjuang dakwah kami. Sekarang giliran saya pula untuk dakwah orang lain. Saya tak ada sini kalau tanpa doa mak ayah tuan-puan. Orang Kedah ni pula memang semua keluarga alim ulama, baik-baik semua sekali. Tempias doa untuk nenek tuan-puan yang baik-baik, saya dapat Islam. Sebab tu kakak abang, jangan pernah berhenti berdoa. Bukan sebab abang kakak baik. Sebab abang kakak berdoa pada Tuhan yang betul, maha pemurah, maha penyayang. Dan dia tak pernah tolak mana-mana doa. Dia tak tolak doa abang mana-mana pun. Abang berdoa mungkin nak kahwin. Abang berdoa mungkin nak kaya. Abang tak dapat kahwin, abang tak dapat kaya. Tapi doa abang tu ditukarkan hidayah buat keluarga saya. Jadi jangan pernah sangka buruk daripada berdoa. Selagi kakak jaga solat, berdoa, hidup kakak abang baik-baik. Hari abang kakak tinggal solat dan berhenti berdoa, musnahlah hidup. Habis tu. Abang kalau tak semayang fardu awal waktu, tak jaga, habis hidup kita. Lepas tu kakak abang tu tak apa jadi. Saya teruskan dakwah. Saya kata, mak, kali baru tahu harga mak saya. Dulu dia cium saya lap adik-adik, abang kakak. Mak saya peluk, saya tepis. Hari tu saya teringin mak saya. Mak letak pipi mak kat telefon, Nabi nak cium. Mak letak tangan mak kat telefon, Nabi nak cium. Saya nangis-nangis. Saya pun pergi sampai hospital, mak dah terbaring. Ya Allah, bangunkan mak saya. Penuh wayang-wayang. Lepas saya doa, mak saya meninggal. Saya rasa macam tak boleh nak bangun, bang. Saya jatuh kat bawah. Terus rasa berat. Saya bangun cium mak saya. Ya Allah, terima kasih ambil nyawa mak saya. Saya uruskan mak saya, mandikan semua sekali. Masa tu saya nampak mak saya senyum. Perasaan saya ke, saya nampak ke. Daripada saya kata, Habib, mak senyum. Nampak senyum lebar. Tadi kan wayar-wayar penuh kat muka. Saya pun, maaf saya sebut begitu. Baru saya sedar, pendakwah sebenarnya bukan saya. Pendakwah sebenarnya mak saya. Dia yang sebenarnya susah berpisah dengan saya daripada kecil.
Dia mak yang kuat, mak yang baik. Bukan saya pendakwah, dia sebenarnya. Saya kebumikan dia, saya mandi jenazah kebumikan. Sampai sekarang ada baju mak saya dalam kereta saya. Bila saya rindu, saya ambil baju tu, saya letak kat muka saya kata, ya Allah, kalau ada pahala untuk dakwah ni, saya hadiahkan untuk arwah mak saya. Abang kakak kalau buat baik apa-apa, berdakwah di masjid, macam ni duduk majlis ilmu, niat, ya Allah, saya hadiahkan pahala majlis ilmu ni buat mak ayah saya. Contoh tuan-puan infak sedekah, nanti pun niat juga, ya Allah, saya niat pahala infak sedekah ni buat mak ayah saya sampai bila-bila. Ya tuan-puan ada mak ayah jaga kan, jangan gaduh-gaduh dengan mak ayah adik-adik. Mak ayah cakap jangan potong dia cakap. Kalau tanpa doa mereka, kita semua tak ada kat sini sekarang. Tuan-puan, kalau tuan-puan nak berdakwah ke, nak jadi orang hebat, tahu tak siapa guru pertama kita selepas Nabi Muhammad SAW? Mak ayah kita. Balik nanti tengok mak, tengok ayah. Orang yang pandai tengok baik mak ayah dia, insya-Allah hidup dia berjaya, bahagia. Orang yang tak pandai tengok baik mak ayah dia, biasanya hidup dia tak ke mana-mana. Belajar tengok dengan mak ayah kita. Belajar tengok dia. Dia mungkin bukan Islam, mungkin dia bukan Islam. Ini kan pula mak ayah tuan-puan memang orang Islam, yang didik Islam daripada kecil lagi. Untuk tu jaga agama sungguh-sungguh. Boleh insya-Allah. Baik abang kakak, cukup tu. Saya ada tulis buku 11 amalan kaya. Kaya ni dekat hati, mensyukuri apa yang kita ada. Dan dulu saya ingat kaya tu duit. Saya ada duit. Saya rumah kecil. Adik-beradik ramai. Pergi bilik air 3 jam beratur. Sekarang rumah besar, tapi mak tak ada. Adik-beradik pun jarang balik. Dulu makan sepinggan, saya ingat share. Mak saya kata, mak tak selera makan. Ayah tak nak makan. Saya pun kata, mak, Ebit pun tak nak makan. Saya pada kecil, bapak saya selalu mengalah tak nak makan. Dia sebab nak bagi anak-anak, makanan tak cukup. Mak pun selalu mengalah tak nak makan. Abang tahu tak apa yang saya gembira? Dan adik-beradik selalu yang mengalah tak nak makan juga saya. Maaf saya sebut begitu. Mak ayah tak makan, saya cakap saya tak nak makan. Mak saya kata tak suka makan, saya kata saya pun tak suka makan juga. Sekarang makanan banyak kakak. Kambing atas meja terbaring. Tapi mak dah tak ada. Nilai makanan tu dah tak sama. Apa sebenarnya kaya? Kita kerja siang malam, cek duit. Satu hari anak sakit. Doktor, saya bayar berapa je? Tolong selamatkan nyawa anak saya. Saya nak masa dia dengan saya. Ada tiba abang kakak diuji. Tolong doktor, boleh tak nyawa saya tambah? Boleh tak saya sihat cepat supaya kita nak masa kita bertambah? Tapi ramai orang kurang hargai masa dengan anak, dengan keluarga. Sebab tu Nabi ajar kita, anak-anak ni peluk. Kalau peluk seorang, peluk semua. Dan kalau cium seorang, cium semua. Begitu. Jangan mana-mana nak terlepas. Walaupun dah besar, peluk dia. Dia rindu. Ni anak besar-besar, rindu. Dia yang lupa. 11 amalan kaya, kita mensyukuri. Ada sikit, kongsi dengan orang. Ada lagi banyak, kongsi dengan lebih ramai orang. Kita kena niat. Nabi SAW bersabda, siapa bekerja kuat untuk membantu orang miskin dan anak yatim, dia juga sedang berjihad di jalan Allah SWT. Sebab tu orang Islam kena rajin, kuat berusaha, tak boleh malas, niat untuk tolong ramai orang dalam dunia. Kita kena paling maju, berjuang, kena berjuang dan berjuang untuk Islam ni dan bantu ramai orang dalam dunia. Orang Islam kena maju. Penting tak orang Islam ni maju? Penting. Tuan-tuan semua jadi peniaga yang hebat kat Malaysia ni. Penting ke tak penting abang kakak? Sekarang orang tahu kepentingan dia. Abang tahu kepentingan. Tengok orang sekarang kempen BMF kan. So, sebab apa? Sebab sekarang orang nampak kepentingan. Pentingnya orang Islam ni makan yang bersih, yang halal. Pentingnya bawang nampak. Oh bila jadi begini, sekarang lah buka mata. Oh penting begini, penting begini, penting begini, penting begini. Orang nampak kepentingan dia. Tahu tak sebab apa abang kakak? Jadi penting tak orang Islam ni kaya raya, maju dunia akhirat? Penting ke tak penting kakak? Siapa kata penting? Angkat tangan. Penting tak anak-anak kita jadi pemimpin yang hebat, berjaya dunia akhirat? Siapa kata penting? Angkat tangan. Penting kakak. Orang Islam kena rajin. Mulai hari ni cakap, orang yang paling berani, orang beriman. Orang paling kuat, orang beriman. Orang paling mulia, orang beriman. Orang beriman paling kuat. Kakak jangan kata orang beriman ni malas, lemah, tak reti. Orang paling kuat beriman. Siapa orang beriman tu? Nabi Muhammad SAW. Beritahu anak kita, dulu datuk-datuk kita pejuang-pejuang. Beritahu pada mereka, biar mereka kenal. Ini tak. Orang sekarang kalau sebut pejuang je Amerika. Tanya kat anak. Semua nak jadi Kapten Amerika. Semua nak jadi Avenger, nak jadi apa? Jadi Thor. Jadi apa lagi dik? Siapa lagi? Tak. Iron Man. Bapak pun tahu juga. Ni ustaz pun tahu juga Iron Man. Nak jadi Iron Man. Budak-budak jadi Iron Man. Punyalah anak-anak semua jadi Iron Man. Pergi Rusia, kawan-kawan saya berdakwah kat Rusia. Budak-budak Rusia pun pakai topeng Kapten Amerika juga. Amerika kata dunia teroris. Tapi sebenarnya paling teroris tu Amerika. Dia yang buat cerita-cerita hari-hari satu dunia berperang kakak abang. Sebab tu anak-anak kita kena kenalkan dengan sahabat. Kena kenalkan dengan siapa? Sahabat Nabi. Ini 11 amalan kaya. Bagus kakak baca. Biasa baca bab 1 je dah kaya dah. Lepas tu tak payah baca dah. Ada jual kat sebelah tepi ni Ada tepi tu nampak? Tak ada.
Sebelah sini ke sebelah sini? Belah belakang. Belakang pentas ni. Ni yang dekat belakang ni. Dekat sebelah belakang ni, belakang pentas. Nanti kalau saya sempat, saya sign lah. 11 samalan kaya. Satu lagi 100 kisah sahabat mati syahid. Bagus tu anak-anak kita dengar. Sahabat-sahabat. Mereka sayang agama. Ada satu orang sahabat, tahu tak nama dia siapa? Nama dia Abdullah bin apa? Nama dia Jabir bin Abdullah. Dia adik-beradik ramai perempuan, dia seorang lelaki. Dia dengan ayah dia rapat, Abdullah Al-Haram Al-Ansari. Sekali dia nak ikut ayah dia. Kalau abang baca pada kecil, perbualan dia tu rapat mesra dengan ayah dia. Dia tak takut langsung dengan ayah dia. Tiba bapak dia nak pergi perang Uhud, dia nak ikut ayah. Saya nak ikut ayah berjuang. Ayah dia kata, nak, bapak ni berniaga, banyak hutang Yahudi. Kalau tak bayar, nanti adik-beradik perempuan semua kena jual. 7 yang lain, 8 yang lain perempuan. Kau seorang lelaki. Nak, kau ketua keluarga sekarang. Bapak dia berjuang. Sekali lepas Uhud, mati syahid bapak dia. Dia sampai-sampai 70 sahabat mati syahid. Mayat ni hancur kak, berkecai-kecai. Mayat berkecai-kecai. Nabi pun nak kena serang kan, kena bunuh. Nabi tanya, mana jiran-jiran aku dalam syurga? Mana jiran-jiran aku dalam syurga? Nabi kena pukul. Kesian Nabi. Ni topi ni terkepit daripada kepala ni, semua terkepit. Topi besi ni tercengkam. Ni berdarah pada kepala ni, gigi Nabi patah. Sahabat-sahabat semua datang tolong Nabi. Jadi Abdullah Al-Haram Al-Ansari, mayat dia hancur, dikumpul satu tempat. Jabir tengok, dia nangis, sedih tengok bapak dia. Nabi kata, "Hei Jabir, nak tak aku beritahu kamu apa ayah kamu sedang buat? Aku Rasulullah beritahu pada kamu." "Ya Rasulullah, beritahulah saya." "Ayah kamu sekarang sedang ditanya, apa yang kamu inginkan?" Dia kata, "Ya Allah, saya ingin berjuang hidup kembali dan saya nak mati syahid lagi sekali." Orang dulu berdakwah ni gembira. Kita baru susah sikit berdakwah nak mati. Ada ujian sikit, ya Allah ambil je lah nyawa saya. Kita kira nak mati syahid cepat-cepat sangat. Orang dulu dah mati, nak hidup balik. Ya Allah, hidupkan saya kembali, saya nak berjuang dan mati syahid. Allah suruh minta yang lain. Yang tu dah takdir, minta yang lain. Atau apa dia minta? Kalau kita, ya Allah masuk syurga cepat-cepat lah. Tak. Permintaan kedua dia, ya Allah tolong sampaikan perkataan saya pada semua manusia dalam dunia. Sesungguhnya orang yang mati syahid itu tidak mati, mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki. Ayat Quran turun asbabun nuzul. Jabir dengar ni, Nabi lepas Uhud ada satu lagi perang. Nabi kata cuma ahli Uhud pergi, yang lain jangan pergi. Jabir seorang je boleh pergi. Ahli Uhud tambah seorang yang bukan ahli Uhud. Tahu tak siapa? Jabir bin Abdullah. Jabir, kenapa tak boleh pergi? Kenapa bapak kau tak bagi kau pergi? Sebab ada hutang Yahudi. Nabi panggil sahabat-sahabat, kutip-kutip duit, pergi bayar hutang Yahudi. Jabir ikut Nabi, takut mati syahid. Masa tengah berjuang bersama Nabi, Jabir berjuang dengan Nabi. Mana Nabi pergi, dia pergi. Sebab tu ada banyak hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meruayatkan. Mana Nabi pergi, dia pergi. Satu hari Jabir dah jatuh sakit, tak nak bangun dah. Nabi datang kat Jabir. "Hei Jabir," Jabir kata, "Ya Rasulullah, saya ingat dulu ayah saya jaga tuan. Sekarang saya ingat saya boleh jaga tuan sampai bila-bila. Rupanya saya pergi dulu sebelum tuan. Ya Rasulullah, boleh tak doakan saya sihat? Sebab saya nak jaga tuan sampai bila-bila." Dia nak hidup sebab nak jaga Nabi. Patut anak-anak kita ni sayang kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu abang kakak baca kisah-kisah sahabat. Buat hati kita dengar, ya Allah, betapa orang dulu mencintai Nabi lebih daripada nyawa mereka sendiri. Mereka sayang Nabi dan agama ini lebih pada nyawa mereka sendiri. Kita baru nak tinggalkan selimut subuh pun tak sampai hati. Selimut subuh tu berapa ringan je pun tak nak pergi masjid. Dah puluh tahun hidup, baju bertambah, rumah bertambah, dunia bertambah, semua bertambah. Handphone lawa, kasut lawa, semua bertambah. Kereta cantik, tapi nak pergi masjid tak larat. Subuh tidur. Tilam malah bagi setebal-tebalnya selimut. Semua rumah ada aircon lah, banyak rumah ada aircon. Tapi nak pergi masjid sembahyang subuh pun tak nak bangun. Dah 30 tahun, umur dah 30, 40, 50 tahun sembahyang kat rumah lagi. 12 tahun dulu tantas sembahyang lebih baik daripada sekarang. Abang kakak, kita tak boleh dah sembahyang kat rumah yang lelaki. Sembahyang jamaah kat masjid. Buat dakwah hidup kat Islam. Dapatkan buku ni. Satu lagi Manzil, hadis Sahih Abu Daud. Ada satu orang sakit sejenis gila. Nabi baca Al-Quran, gila dia hilang. Dalam ni ada munjiat ayat Asy-Syifa. Saya pada kecil kalau keluarga sakit, saya selalu baca ni. Bapak saya kena ketumbuhan, masuk hospital Melaka. Masuk hospital Melaka, sakit teruk. Lepas tu saya balik. Lepas tu bapak saya kena operation. Lama sikit sakit balik. Saya tanya seorang sahabat saya. Masa tu dia buka kitab, dia kata tulis ayat Asy-Syifa tu atas pinggan. Ustaz Abdullah Izli. So tulis dalam pinggan.
Saya ingat dia suajar, dia cakap je, saya balik rumah, saya fikir mana nak cari pinggan putih, mana za'farannya semua saya tak tahu, budak-budak. Saya ambil silap ros kat dapur, ambil dia ulang, saya tulis Fatihah, ayat Asy-Syifa, saya sembahyang hajat, tu saya bagi bapak saya minum. Tak lama bapak saya tu sihat. Dia X-ray dah tak ada. Anak saya kena H1 apa tu, pergi balik luar negara 3 orang, kena saya sembahyang hajat. Saya terlupa sembahyang hajat, saya terlupa sedekah. Dia kakak abang kalau buat 3 perkara ni kalau susah Allah kabulkan. Sembahyang hajat, sedekah, lepas satu lagi apa dia? Baca ayat Quran, antaranya manzil ni. Apa-apa ayat tuan-tuan belajar lah. Saya tahu manzil ni je. Sembahyang hajat, sedekah, saya baca manzil ni. Saya buat, anak saya tiga-tiga pergi hospital lain ambil darah, alhamdulillah anak saya sihat. Hospital doktor kena pergi, meninggalkan usaha ni bodoh, jahil, meninggalkan amalan agama tu sesat. Dua-dua perintah Allah menyembuhkan Allah SWT. Satu lagi doa, keluar rumah kaki kiri, baca doa Bismillahi. Macam mana doa tu kakak? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Saya baca doa tu Allah jaga dia, cukup rezeki, jauh syaitan, Allah pimpin. Kedua, ada sahabat Nabi dia masalah hutang. Nabi jangan masuk rumah beri salam, Al-Ikhlas 3 kali selawat. Kalau hilang apa-apa baca doa ni. Inna lillahi, cuba baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Salamah baca doa ni dapat kahwin dengan Nabi. Kakak dalam lama tak ada kan? Boleh baca nanti dapat suami baru yang soleh, bertakwa. Tapi kalau tak nak pun tak apa. Wanita yang berwajah kusam menguruskan anak-anak, kehilangan suami, kematian suami, dalam syurga ada tempat khas untuk di dalam syurga dapat dekat dengan Nabi. Jadi abang ni orang dekat dengan Nabi 2 orang, anak yatim dengan ibu tunggal. Jadi kalau abang nak dekat dengan Nabi kena sayang siapa? Anak yatim dengan ibu tunggal. Tapi bawa isteri lah sayang ibu tunggal. Takut nanti yang kat rumah pula jadi ibu tunggal nanti. Jadi abang kakak suruh isteri kita tolong ni. Baca amalan-amalan doa-doa ni berdapatkan ada dekat. Dan satu lagi dalam keluarga, anak tak solat baca Ibrahim ayat 40. InsyaAllah anak jaga solat. Surah Ibrahim ayat 40. Anak-anak degil, Masyatan Talhah radhiyallahu anhu, keluarga jauh pada Islam, boleh baca Al-Ahqaf ayat 15. Saya pada kecil, saya tanya Mona Zubair rahmatullahi alaihi 3-4 kali, dijawab dengan saya suruh baca doa ni, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Al-Ahqaf ayat 15. Ni doa berkesid dalam Quran, keluarga kita akan jadi baik. Satu lagi, Al-Furqan 74. Nak dapat pasangan penyejuk mata, pembimbing kepada kebaikan, Al-Furqan 74. Ni kalau tanya anak-anak dara nak kahwin dengan siapa, dia nak kahwin dengan orang Korea semua sekali. Mak-mak ni kahwin semua nak kahwin dengan Shah Rukh Khan, tak salah kakak. Tapi tahu tak apa dia, setelah melalui hidup, akhirnya orang nak siapa kakak? Orang cuma nak 2 je. Penyejuk mata dan pemimpin kepada kebaikan. Tanya Haji dalam sisi ni, tak apalah ustaz, dia seorang ni jadilah, menenangkan jiwa, sudahlah. Kakak-kakak bersama, tak apalah ustaz, janji teman bawa pergi haji, sudahlah. Tahu tak apa dia orang kata, orang dah hidup nak mati ni, dia tak ingat apa dah. Baru dia tahu apa sebenar tujuan berkahwin. Masa muda-muda je ingat macam-macam, akhirnya semua tak nak kakak. Saya hari urus rumah tangga, ceramah ni kakak. Dia dah tengok dah mana-mana. Tak kisah kak, dia bukan soal cantik, bukan soal duit, bukan soal kacak, handsome, gagah, perkasa, tapi dia soal dekat hati. Bila hati mengenal Allah Subhanahu Wa Taala.